Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid yang cikgu kasihi. Hari ini kita sambung bab 1, pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Hari ini kita akan belajar 1.3, berkomunikasi dalam biologi. Baik, berkomunikasi dalam biologi. Berkomunikasi itu bermaksud bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang lain supaya orang lain dapat memahami apa yang kita maksudkan sama dengan apa yang sepatutnya mereka faham. Jadi, dalam biologi, kita selalu menjalankan penyelidikan. Kita selalu membuat amali dan eksperimen. Jadi, bila kita buat penyelidikan, kita mesti mendapatkan hasil penemuan. Jadi, hasil daripada penemuan kita itu, kita perlu kongsi bersama orang lain. Jadi, bagaimana cara untuk membuat mereka faham apa yang kita hendak sampaikan? Jadi, kita ada kaedah dalam biologi untuk menyampaikan hasil penemuan kita. Okey, yang pertama, kita menggunakan jadual. Okey, untuk jadual, okay, jadual. Biasa tengok jadual kan? Kamu biasa tengok jadual. Okey, jadual ni, kalau kita nak bina jadual, perkara pertama yang perlu kita tahu ialah bagaimana kita nak susun jadual tu supaya data yang kita nak persembahkan ataupun apa yang kita rekodkan semasa kita menjalankan penyelidikan dapat disusun secara sistematik dan membolehkan kita membuat perbandingan kepada apa yang kita perolehi dalam pengumpulan data mentah semasa menjalankan eksperimen. Jadi, apakah cara-cara untuk membina jadual? Okey, apa syarat pertama nak bina jadual? Okey, yang pertama, bila kita bina jadual, pertama sekali kita mesti ada kotak. Kotak, garisan kotak. Apa dia garisan kotak? Okay. Asas bila kita buat jadual, biasanya kita guna pembaris. Okey, mesti guna pembaris. Yang ni cikgu tak buat guna pembaris lah, cikgu guna freehand. Okey, mesti ada kotak dan kotak kita tu bila buat mesti lurus. Ni tak lurus lah, cikgu tak guna pembaris. Okey. Semasa kita buat kotak jadual, kita ada bahagian lajur dan baris. Jadi, bila kita buat jadual, tajuk pada jadual kita tu, sekurang-kurangnya kita kena ada 3 lajur. Okay. Dan pada lajur yang pertama ni, kita mesti letak pemboleh ubah dimanipulasi. Mesti letak pemboleh ubah dimanipulasi. Di sini. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Di sebelahnya, kita letak pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Ini kita letak pada lajur yang kedua. Okey. Lajur yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Di lajur yang kedua, kita letak pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Jangan lupa, bila kita letak pemboleh ubah, okay, kita mesti letak unit. Jadi, pada setiap pemboleh ubah, pada setiap pemboleh ubah, kita mesti letak unit.
pada setiap pemboleh ubah dalam jadual tersebut, kita mesti letak unit. Itu wajib. Okey. Apa yang nak diletak pada lajur yang ketiga ni? Okey, lajur yang ketiga ni biasanya bila kita buat kiraan. Contoh, dalam pemboleh ubah bergerak balas ni kita buat 3 kali. Okey, kita buat 3 kali. Kita ulang sebanyak 3 kali. Okey, contoh. Kita ulang sebanyak 3 kali. Bila kita ulang sampai 3 kali, mesti ada purata. Jadi bahagian sini kita buat purata. Ataupun kalau kita nak kira kadar. Okey, kadar larian atau kadar denyutan nadi dalam masa 1 minit. Katalah pemboleh ubah bergerak balas ni ialah bilangan denyutan nadi. Jadi kadar tu kita letak di sinilah. Perkiraan kita letak pada lajur yang ketiga dan seterusnya. Jadi ingat, bila kita nak bina jadual kolom yang pertama, lajur yang pertama mesti diletak pemboleh ubah dimanipulasi, dan pada kolom yang kedua mesti letak pemboleh ubah bergerak balas. Jika awak rujuk buku teks muka surat 11, awak akan lihat di situ contoh jadual. Okey, dalam contoh tersebut, diletak apa tu? Suhu. Okey. So, dalam contoh buku teks awak tu, okay. Dalam contoh tu hanya guna 2 saja lajur untuk menunjukkan sini apa? Suhu. Dan diletakkan unit. Apa unit bagi suhu? Darjah Celsius. Darjah Celsius. Mana unit kecil ni? Anggaplah darjah Celsius. Dan pada lajur yang kedua, isi padu oksigen yang dibebaskan. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, setiap pemboleh ubah tu mesti ada unit. Pemboleh ubah bergerak balas juga mesti ada unit. Itu syarat bila kita bina jadual. Okey, jadi ingat pertama bila bina jadual, bina kotak yang lengkap menggunakan pembaris. Kemudian pada lajur yang pertama tulis pemboleh ubah dimanipulasi. Pada lajur yang kedua pemboleh ubah bergerak balas. Okey, yang seterusnya. Selain daripada jadual, kita boleh bina graf. Biasanya kita bina graf selepas kita sudah bina jadual. Kerana daripada jadual yang kita bina baru kita boleh bina graf. Apa tujuan kita buat graf? Graf pula. Yang kedua, cara kita berkomunikasi ialah dengan membina graf. Okay. Apa tujuan kita bina graf? Kalau tadi dah ada jadual, cukup ke dengan jadual? Tak cukup. Kenapa tak cukup? Kerana ada perkara yang kita perlu tunjukkan secara grafik. Terutamanya kalau kita nak tunjukkan hubungan. Kalau kita hanya lihat pada graf, pada jadual, kita tak nampak hubungan. Jadi kita nak buktikan pada orang bahawa apa yang kita kata. Contoh, terdapat hubungan. Maksudnya semakin meningkat aktiviti yang kita lakukan, semakin meningkat kadar denyutan nadi. Contoh. Jadi apa buktinya ada peningkatan? Jadi bukti itu tidak boleh ditunjukkan oleh jadual. Okey, ataupun mungkin tak dapat dilihat dengan jelas melalui jadual. Jadi kita perlu tunjukkan dalam bentuk graf. Okey, ada beberapa jenis graf. Okey, ada banyak jenis graf. Okey, untuk awak lihat, graf ada beberapa jenis. Okey, jenis graf. Kena kenal dulu jenis-jenis graf. Okey. Jenis graf yang pertama ialah graf garis. Yang kedua
carta bar atau dalam bahasa lain kita panggil dia carta palang. Dan yang ketiga, histogram. Okey, tengok dulu jenis graf. Okay. Cikgu tunjuk satu-satu. Graf garis. Okey, apa dia graf garis? Graf garis ni biasanya kita guna, kita akan lihat graf garis ya, graf garis dulu. Kita akan belajar tentang graf garis. Graf garis rupa dia macam mana? Awak akan jumpa macam ni. Ada paksi, kemudian ada plot. Okey. Dan bentuk graf tu, okay, dia lalulah semua plot. Graf garis dia menunjukkan hubungan. Okey, graf garis menunjukkan hubungan. Okay, so ini adalah graf garis. Okay, bagaimana pula rupa carta bar? Carta bar atau carta palang macam ni. Okey, carta bar atau carta palang biasanya jarang-jarang. Kalau tengok bila nak bina carta bar atau carta palang, dia mesti jarang-jarang. Okey, setiap palang dia tu ada jarak. Okay, contoh kumpulan darah lah. Kumpulan darah A, kumpulan darah B. Kumpulan darah tu dia tak ada hubungan. Kita hanya melihat kekerapan. Berapa ramai orang yang berdarah A, berapa orang yang berdarah B. Jadi, untuk menunjukkan bilangan kekerapan tu, untuk kumpulan-kumpulan tertentu, kita guna carta palang. Okey. Yang ketiga, histogram. Macam mana rupa histogram? Okay, histogram dia lebih kurang macam carta bar, tetapi dia mesti rapat-rapat. Kenapa rapat-rapat? Sebab histogram ini menunjukkan keadaan di mana tidak terdapat perbezaan yang jelas di antara setiap kumpulan. Biasa kita guna histogram dan carta bar ni untuk tajuk variasi. Contoh, kalau kumpulan darah dia terdapat perbezaan jelas, kumpulan A, kumpulan B, A, B, O. Jelas perbezaan kumpulan. Tetapi kita kena guna carta palang lah. Tetapi kalau untuk menunjukkan jisim, ketinggian, jelas tak jelas perbezaan. Contoh, ada orang tinggi 100. Ada orang tinggi 99.5 contoh. Jadi dia berada dalam sela tertentu, maka kita perlu bina histogram. Ingat histogram dia rapat-rapat. Dia tak ada jarak. Okay, so ini adalah 3 jenis graf yang perlu awak kenal dan tahu bila masa nak bina graf garis, dalam keadaan data yang macam mana awak nak bina carta bar, dalam data yang macam mana awak perlu bina histogram. Ini cara kita menyediakan komunikasi yang jelas untuk menginterpretasikan jadual yang kita bina. Kalau graf garis, kita nak tunjukkan hubungan. Kalau carta bar atau carta palang, kita nak tunjukkan kekerapan untuk setiap kumpulan yang jelas perbezaannya. Dan histogram kita gunakan untuk menunjukkan perbezaan kekerapan bagi kumpulan yang tidak ketara atau tidak jelas perbezaan. Contoh, untuk variasi selanjar. Okey.